Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Amma ba'du. Faqala al-muallif al-imam Qutbul Ulum Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa ulumi bi ulumi sa'ir salihin fid darin amin. Min kitab Bidayatul Hidayah ila an qala muka surat 68 atau 79 bawah sekali. Dan janganlah engkau merangsang nafsumu. Berkata Tuan Pengarang kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, meridai kita, ibu bapa kita, guru-guru kita, zuriat kita, dan memberi manfaat, memberi berkat kepada kita dengan ilmu-ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang diterjemahkan oleh almarhum Al-Ustaz Syekh Fahmi Zamzam Al-Maliki, semoga Allah melimpahkan rahmat ke atas roh beliau, ke atas pusara beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan janganlah engkau merangsang nafsumu untuk tidur lebih awal dengan mempersiapkan hamparan yang empuk-empuk, yang lembut-lembut, kerana tidur adalah mengosongkan bagi makna kehidupanmu. Allah, jangan kau merangsang nafsumu untuk tidur lebih awal dengan mempersiapkan hamparan yang empuk-empuk, kerana tidur adalah mengosongkan bagi makna kehidupanmu. Ini nak amal payah tuan-tuan. Rumah kita tilam memang tebal-tebal. Sekali-sekala tuan-tuan nak try amal boleh. Sekali-sekala jangan tidur atas tilam, bentang toto kat bawah tu kan, kat lantai. Sekali-sekala. Kalau nak air-air boleh, tapi tilam tu jadi membazir. Ya. Kalau nak plan awal-awal tak payah beli tilam, tidur atas lantai, tidur atas tempat yang keras. Tilam Nabi SAW tu kain lipat dua, kain lipat dua. Itulah tilam alas tidur Nabi SAW. Pernah satu hari Siti Aisyah lipatkan 4. Kesian Nabi tengok suami alahai, kain lipat dua. Itu alas tidur Nabi SAW. Satu hari Siti Aisyah lipatkan 4, tebal sikit, selesa sikit. Bangun-bangun Nabi SAW nak bukan marah apa Nabi tegur, siapa yang ubah ni? Saya. Nabi suruh aidu kama kana, kembalikan macam asal. Kembalikan balik, jangan buat 4, 2. Itu melambatkan aku untuk bangun tahajud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ini antara yang kita niat dulu tuan-tuan, niat dulu untuk amal. Niat dulu untuk amal. Sekali-sekala try buat ikut cara dengan niat nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setengah-setengah wali terus. Ada wali seorang awliya tu, seorang soleh itu 40 tahun tidak pernah tidur baring. Sejak 40 tahun sampai dia mati, 40 tahun sebelum dia meninggal, dia tak pernah tidur berbaring. Tuan-tuan faham? So dia tidur macam mana? Tidur duduk lah. Lepas sembahyang sandau sampai ke subuh atau sampai seumur hidup 40 tahun sebelum dia nak meninggal, dia dah amal begitu. Tak ada nak baring ni kan. Dia haram ke? Tak. Ini bukan cerita haram. Tak, dia tak ada masalah. Ini cuma bagaimana orang dulu berlawan dengan nafsu. Perang melawan nafsu ni, kalau kita nak perang, kita kena baca sejarah perang. Itu sebab dibukukan. Dalam Islam pun ada, ulama bukukan Al-Maghazi dipanggil, kitab sirah khas perang saja. Perang Badar, apa cerita dia, detail. Perang Uhud, detail, apa sebab menang, apa sebab kalah. Perang Ahzab, perang Khandaq, perang segala macam perang tu. 27 perang yang Nabi SAW ikut, dan yang lain-lain lagi. Kalau dalam dinasti Cina tu terkenal satu buku dipanggil Art of War ke apa nama,
Sun Tzu tu, apa nama, General Sun Tzu tu yang terkenal tu, dibukukan dan diwajibkan hafal tu. Tentera-tentera lagi perang, panglima-panglima kena hafal sejarah perang supaya menambah wawasan. Jadi kita ni hari-hari kena berperang dengan musuh kita. 4 musuh kita, hawa nafsu, dunia, syaitan. So kita macam mana dia orang perang lawan nafsu. Kita memang tak kenal nafsu kita ni. Tengok dia tak tahu mana dia duduk. Yang tahu dia dekat dalam kita. Nafsul ammarah bisu' ini. Nafsul ammarah bisu'. Nafsul lawamah. Ada lagi nafsu mutmainnah. Macam-macam jenis nafsu ni. Kita ni paling rendahnya nafsu. Nafsul ammarah bisu'. Nafsu yang selalu menyuruh buat tak elok. Macam mana orang tu lawan? Macam itulah. Nafsu suruh baik. Tak ada. Tidur. Kan? Tidur duduk sampai mati. Ya Allah. Ada yang puasa sampai mati. Imam Bukhari sampai mati puasa hari-hari tu kan. Tak puasa ni hari raya, hari tasyrik, 5 hari yang setahun tu lah. Dalam setahun ada 5 hari yang haram puasa. Itu cara orang dulu lawan nafsu. Ikut hati nak makan kan, suka tak, dia lawan. Hari-hari puasa, berbuka sebiji kurma. Imam Bukhari. Ramai lagi yang begitu. Siti Sayyidah Nafisah, suatu ulama besar, wali besar perempuan di Mesir. Nafisah, salah seorang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Nafisah pun sama, setiap hari puasa. Luar biasa tu. Wali besar di kota Mesir, tuan-tuan. Itu anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menantu kepada Al-Imam Ja'far Shadiq, guru kepada Imam Abu Hanifah. Ketika dia meninggal, suaminya Ishaq bin Ja'far Shadiq dah plan. Di kanan ni ahli bait. Nafisah ni ahli bait. Jadi suami dia pun ahli bait. Keluarga ahli bait ni kalau dia dah plan nak bawa ke Madinah, tanam di Baqi', dekat dengan moyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah plan dah. Tiba-tiba malam nak pergi tu mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kata dah, jangan kekalkan di Mesir. Sebab dengan berkat dia orang Mesir dapat rahmat. Berkat dia dekat Mesir nanti orang Mesir Allah cucurkan rahmat. Hebat tu. Apa amalan dia? Hari-hari puasa sampai mati. Cara orang dulu lawan. Bab tidur sama juga. Ada katil, mereka tak pakai katil, tidur atas lantai. Ada ulama sekarang buat. Antaranya almarhum guru kepada penterjemah kitab ini. Guru kepada penterjemah kitab ini, Syekh Fahmi Zamzam Al-Maliki. Gurunya Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki. Itu sama juga. Datang Malaysia ni atau datang Indonesia cara travel kan, orang bagi hotel 5 star apa semua, katil tebal-tebal empuk-empuk. Beliau bentang toto je, tidur kat bawah lantai. Tak amal gitu. Bila tanya kenapa tak tidur atas katil, aku malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdakwah, tuan-tuan, masa hijrah di Gua Sur tu Nabi tidur atas batu je. Dakwah Nabi tidur atas. Dalam perjalanan hijrah Nabi tidur atas batu dalam gua tu kan, ada tilam. Dia kata segan, aku segan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak tidur empuk-empuk macam ni. Nabi tidur alas kain 2 lipat. 2 kali lipat saja. Ada ulama buat tuan. Tapi itulah kita dengar, ya Allah, dengar je dulu. Sikit-sikit memicu semangat nak try sekali-sekala. Kalau boleh terus go ahead. Alhamdulillah, tilam tu jual. Bagi orang sebelah kan. Alhamdulillah. Kalau Allah jentik hati kita nak buat macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab inilah yang menyusahkan kita bangun. Menyusahkan kita nak bangun malam. Pandai-pandailah, moga Allah bagi yang terbaik. Dan jangan kau merangsang nafsumu untuk tidur lebih awal dengan mempersiapkan hamparan yang empuk-empuk. Kerana tidur adalah mengosongkan bagi makna kehidupanmu. Tidur tu nak bagi mati, tuan-tuan. Kenapa nak lawa-lawa? Kecuali apabila engkau melihat bahawa jagamu itu merosak akan agamamu. Itu kita tengok. Kalau aku tak tidur kan macam-macam aku buat. Tak apalah, biar aku tidur awal. Maka ketika itu tidurmu adalah lebih selamat bagi agamamu.
Dan ketahuilah bahawasanya siang dan malam itu hanya 24 jam sahaja. Maka janganlah kau tidur pada waktu siang atau malam lebih daripada 8 jam. Jangan tidur siang atau malam lebih dari 8 jam. Kerana jika kau berumur 60 tahun, maka memadailah kau telah mensia-siakan daripada umurmu itu sebanyak 20 tahun. Iaitu sepertiga daripada umurmu. Jadi tidur ni memang tak boleh buat apa. So kurangkan. Itu yang ramai ahli ulama-ulama tasawuf kita, mereka memang mengurangkan 4 perkara. Sentiasa guru-guru sufi, guru-guru tarekat, semua wali-wali zaman dulu selalu ajak murid dia kurangkan 4 perkara. Kurangkan kurangkan tidur, kurangkan bercakap, kurangkan makan, kurangkan bergaul. Kurangkan campur orang. 4 perkara ni. Qillatul manam, qillatul ta'am, qillatul kalam, qillatul anam. 4 perkara ni yang semua tok-tok guru, semua syekh-syekh dulu akan ingatkan muridnya buat perkara ni sampai mati. Bukan sekali-sekala, sampai mati. Kurangkan apa? Kurangkan makan. Kalau tak boleh puasa hari-hari, puasa Senin Khamis, atas puasa Nabi Daud, selang-seli. Ataupun latih dengan kurangkan suapan makanan, jumlah suapan atau besar suapan. Biasa suap macam ni kan, ambil ujung jari je, kecil kan. Biasa gitu, orang Arab makan gitu. Dia genggam, bukan suap, genggam. Pernah tengok orang Arab makan kan? Gitu makan. Kita satu tulang 8 orang mengah, tak habis. Dia 4 orang, licin. Kurangkan, kecilkan. Atau biasa satu air 10 suap, air ni 9 suap. Terus nak terus dah nak kurangkan terus, kita mungkin terkejut. Tapi itu satu mujahadah, satu langkah yang terbaik. Satu langkah yang sangat baik. Ingat, kita datang kepada Allah berjalan, Allah datang kat kita berlari. Istilahnya begitu. Sikit je kita buat perubahan, kesan yang Allah beri atau apa yang kita dapat berganda-ganda dari apa yang kita buat. Jangan risau. Buat je. Sehingga satu ulama kata, aku tinggalkan satu suap makan malamku, bukan tak makan malam. Aku tinggalkan satu suap dari makan malamku, lebih aku suka daripada semayang sepanjang malam. Semayang sepanjang malam tu hebat tu. Tapi aku lebih suka biasa makan 10 suap, malam ni 9 suap. Aku buang satu suap. Itu lebih aku suka amalan gitu daripada semayang sepanjang malam. Mengurangkan, kurangkan makan tu bagus. Syaitan geram je. Syaitan geram, dia tengok kita ingat tak ada apa-apa, kita tak tahu dia mengelupur kat bawah tu. Geram. Sebab manusia ni bila kenyang pasti maksiat. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, idza syabi'tu asaitu wa illa hamamtu bil ma'siyah. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bila aku kenyang je mesti aku akan buat maksiat. Paling tidak ada keinginan nak buat maksiat. Itu sebab ramai ulama memilih tak nak kenyang. Makan juga tapi tak pernah sampai kenyang. Kebanyakan orang dulu lawan nafsu gitu. Ada cerita, dengar dulu. Macam tak pernah, macam tak mampu nak buat kan. Ya Allah, kita mana boleh tak kenyang? Mengamuk kan. Boleh habis satu rumah kita bukan, kita amuk kan. Tapi itulah, ya Allah, dengar dulu. Cerita orang-orang soleh ni, hikayatul salih ni kena selalu dengar. Nanti lama-lama dia merasuk dalam hati. Sampai kita insya-Allah boleh buat sikit-sikit. Lama-lama boleh buat ikut sampai habis. Alhamdulillah. Kurangkan makan, kurangkan tidur. Tidur macam tu lah. Kalau nak kurangkan tidur tu, tak nak tidur baring. Kalau tidur baring boleh ruyuk terus sampai ke subuh. Dia pilih tu tidur duduk. Tidur duduk ni mana boleh lena kan. Kejap-kejap terjaga. Kalau nak dah terus tahajud. Dia sengaja tak nak tenggelam. Dia lawan nafsu dia. Syaitan ngelupur tuan. Ini orang yang boleh lawan nafsu ni orang kuat. Ada satu ulama, dia belayar di tengah laut. Belayar tengah-tengah laut. Sampai tengah laut, dia tengok ada orang berjalan atas air. Tengah laut ni, dia naik kapal. Tiba-tiba dia nampak ada satu manusia jalan atas air.
Dia pun dekat, dah sampai dekat. Ya, Assalamualaikum kan. Ya bang. Insi jin ni dia tanya. Kau ni manusia ke jin? Kan tu laut ke apa ni kan? Orang insi dia kata. Aku manusia. Aku orangnya kau boleh cakap tu. Ajib dia kata. Insi yang syi'a alal ma'. Manusia jangan atas air. Ajaib dia kata. Macam mana kau dapat karamah gitu, kebaik karamah kan? Boleh jalan atas air ni karamah. Ramai ulama boleh jalan atas air tu kan. Dulu lah, sekarang tak ada. Kita boleh juga jalan naik kapal. Naik jet ski boleh lah kan. Dulu memang jalan atas air. Kat Pulau Besar tu ada satu makam dekat kat Pernu tu. Satu makam orang cerita lah, orang dulu cerita lah. Syekh apa nama tak tahu. Itu karamahnya jalan atas air. Pergi Pulau Besar jalan atas air daripada pantai Pernu tu. Orang dulu cerita lah. Dia nak bohong ke Allah alam kan. Tapi benda tu banyak tuan berlaku. Dari zaman sahabat lagi dah berlaku. Cerita jalan atas air ni bukan dongeng, bukan mitah, wujud. Sahabat dah mula buat dah. Tentera Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi dah tak ada tuan. Nabi dah tak ada dah. Sahabatnya ni. Yang ada Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi SAW. Bawa tentera-tentera Islam nak pergi serang Qadisiyah. Apa tu? Kat mana tu? Kat Rom. Parsi ke Rom? Belah-belah sana lah. Apa jadi tuan-tuan? Orang kafir dah berontokkan jembatan sungai. Sungai tu macam laut besar dia. Sungai Dijlah ke Sungai Furat. Orang kafir dah bawa lagi semua kapal, bawa lagi semua sampan, bawa lagi robohkan jembatan supaya tentera Islam, kemarahan tentera Islam Sa'ad bin Abi Waqqas tak boleh sampai ke negeri mereka. Mereka ingat aman dah, aman confirm orang Islam tak boleh sampai. Macam laut nak kena seberang pada sungai tu besar. Sa'ad bin Abi Waqqas tengok, dia pun bersumpah, sebelum azan, sebelum jatuh matahari hari ini, azan akan berkumandang di menara Qadisiyah. Itu pagi ke tengah hari tak tahu, atau mungkin dah agak petang. Sa'ad bin Abi Waqqas macam bersumpah lah, sebelum terbenam matahari hari ini, mana sebelum maghrib, azan akan berkumandang di menara Qadisiyah. Maka beliau semayang 2 rakaat. Dalam riwayat beliau semayang 2 rakaat je. Mohon pada Allah, akhirnya gerak jalan. Semua sahabat-sahabat ni kan, ni orang baru semua ni, bukan kata sahabat Nabi, yang sahabat dia. Ini semua anak-anak sahabat, orang budak dah baru kan. Tentera-tentera baru, junior-junior. Dia ikut redah. Maka mereka jalan dalam redah sungai dengan kuda-kuda sekali. Kuda dia sampai budak-budak muda yang baru-baru, generasi baru yang bukan sahabat ni kan, sampai siap borak kan, kita ni betul ni kan, dia borak dengan kawan ni kan, dia lah, dia tak tenggelam lah. Sampai ke tebing sana. Dalam perjalanan tu orang ke Parsi saya lupa, Rom ke Parsi antara dua tu. Dia tengok, bila tengok tentera Islam datang naik atas laut, bukan laut atas sungai tu kan, daripada jauh dia tergerak, Dio tu bahasa Parsi kot. Bahasa Parsi, Dio tu makna jin. Ni hantu laut ni. Ni bukan jemaah manusia ni, jemaah tentera hantu laut apa? Jin. Terabur lagi semua. Betul-betul mereka takluk kota itu sebelum azan, sebelum maghrib, sebelum matahari terbenam, azan telah berkumandang. Dia di bukit ada di menara Qadisiyah. Tak ada perlawanan, lari semua. Tengok Islam datang jalan atas air je, gigil terus lari. Tak payah perang, terus serah diri. Ada riwayat sampai ke tebing itu, tiba-tiba dah turun, semua tentera dah landing lah, dah sampai ke tebing. Tiba-tiba ada satu orang tentera julang cerik dengan ujung tombak dia. Cerik siapa ni? Tertinggal. Okey, saya punya. Dia orang tu pergi faham bawa cerik. Untuk apa cerik tuan-tuan? Ya, nak minum boleh, untuk wuduk boleh. Biasa pakai wuduk. Atau untuk minum buat cerik. Ini cerik, dia kata mana dapat ni? Tak tahu, kita landing tadi tiba-tiba daripada dalam sungai tu lontarkan macam apa? Muntahkan. Ada barang terceceh masa jalan tu, ada terceceh dalam sungai. Sungai boleh hantarkan, poskan balik. Andal tak andal tu. Jemaah sahabat Nabi SAW. Itu karamah dipanggil. Masyhur cerita tu.
Bagaimana Qadisiyah ditaklukkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seterusnya orang yang latai. Kenapa? Sahabat ni orang yang paling hebat melawan nafsu. Sahabat ni Nabi ajar gitu. Pernah Sayyidina Umar masuk rumah anaknya, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tengok anaknya tengah makan daging. Ada daging baru beli. Dia tanya, ni daging kau punya? Mana dapat? Beli bah. Kenapa? Teringin. Tengok anak cakap teringin. Apakah kau makan dan beli? Apakah kau beli dan makan setiap kali kau teringin? Yalah, biasa je kita kan. Kita teringin nak makan, pergi makan. Teringin nak ngeteh, kita ngeteh. Teringin nak makan roti canai, kita pergi. Teringin nak makan steak, kita pergi. Ada duit kan. Marah. Jawapan kita telah bikin murka Sayyidina Umar kepada anaknya. Setiap kali kau teringin kau makan, apa saja kau teringin kau beli kau makan. Kau tak baca Quran ke, kata Sayyidina Umar. Marah ni. Saya tak reti nak lakonkan. Sayyidina Umar marah ni. Apakah setiap yang kau ingin kau beli kau makan? Apa yang kau teringin kau dapatkan? Kau tak baca Quran ke? Dibacakan satu ayat Quran. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum ta'malun. Dalam Quran Allah dah sebut. Allah kecam orang yang layan nafsu ni. Apa dia nak dia makan, apa dia nak dia beli. So layan nafsu lah. Walaupun halal ini bukan cerita nak makan babi, tak. Makan biasa, makan halal. Ni halal. Tapi Allah mention secara hint, secara tak nyata, tak direct dalam Quran. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Masa kamu hidup di dunia, kamu dah habiskan yang sedap-sedap dalam kehidupan kamu. Hari ini orang yang layan nafsu yang halal ni, apalagi yang haram, kamu hari ini di akhirat besok kamu akan dibalas dengan azab yang menghinakan kamu dengan sebab amal perbuatan kamu tu. Itu tadi kata Sayyidina Ali, aku kenyang je mesti aku nak buat maksiat. Kita bila dah kenyang ni, fikir apa lagi? Aku nak buat ni. Dah mula dah pada otak fikir macam-macam kan. Kalau tidak pun paling tidak aku teringin nak buat maksiat. Itu yang mereka memilih tak nak kenyang. Nabi SAW Allah tawar kaya. Apa Nabi jawab? Jangan ya Allah, bagi aku lapar sehari, kenyang sehari. Lapar sehari, kenyang sehari. Nabi pun tak nak kenyang sehari. Ada seorang sahabat tersendawa depan Nabi SAW, kekenyangan. Terus Nabi tegur, kuf anna jusha'ak, tahan kau punya sendawa. Fa inna atwalakum ju'an fa inna atwalakum shib'an fid dunya atwalukum ju'an yaumal qiyamah. Kerana yang paling lama, paling banyak kenyang di dunia dari kamu, dia yang akan paling lama berlapar ke akhirat. Yang paling banyak, paling lama kenyang kat dunia, dialah yang akan paling lama berlapar di akhirat. Dia paling lambat dapat makan ke akhirat nanti. Kecut sahabat tu. Terus, wallahi ya Rasulullah, mulai hari ini saya tak akan makan kecuali satu hari sekali je. Dan dia buat sampai mati. Sampai mati. Dia hanya makan sekali saja satu hari. Takut dia bila dia bila mana ni aku besok. Orang lain semua dapat makan, aku last sekali. Orang lain semua dapat makan, dapat. Kita last sekali. Pasal apa? Kau dah puas kat dunia. Itu kata. Azhabtum tayyibatikum, Allah kata. Kau dah habiskan, kau dah layan semua kau punya keseronokan, kemewahan, kesenangan. Nafsu kau di dunia. Hari ini kamu akan diazab dengan kehinaan. Dia akan last kali dapat. Terus Sayyidina Umar boykot, tak tahu berapa lama je tak pijak rumah dah. Aku takkan pijak rumah kau lagi sampai kau ubah sikap kau. Terus kalau diboykot lah. Sekejap tak berapa lama, 3 hari ke 3 bulan ke tak tahulah ceritanya. Setelahnya juga, tapi marah kerana dengar anak dia, mana dia gagal didik anak dia macam dia. Padahal siapa? Anaknya sahabat juga, Abdullah bin Umar. Antara 4 sahabat yang, antara 4 pemuda sahabat yang terunggul. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ramai nama Abdullah di kalangan sahabat, ramai nama Abdullah. Tapi ulama dalam ilmu hadis mereka naikkan 4 orang. Disebut kalau perawi sahabat
perawi-perawi sahabat yang nama Abdullah, 4 ni antara yang paling hebat. Sebab muda. Muda tapi alim-alim dan warak-warak luar biasa. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amru bin Al-As dan Abdullah ibn Umar. Ni muda semua, anak muda belasan tahun ni, puluhan 20 tahun kita sampai lagi, belasan tahun. Tapi alimnya ngalahkan yang otai-otai tu. Hebat. Pun begitu. Ini mereka dalam proses tarbiyah. Layan nafsu, apa nak layan, apa nak layan. Macam tu cara orang dulu. Akhirnya si ulama yang tengok ada orang jalan atas ni, dia daripada atas kapal. Kau manusia lah, haji. Macam mana kau boleh dapat ni? Kongsilah kan tips. Dia kata apa? Bitarki syahwat. Aku dapat macam ni, Allah gerakkan aku boleh jalan atas ni sebab apa? Aku tarku syahwat. Aku tinggalkan semua yang keinginan syahwatku, nafsuku. Makan banyak, nafsu suruh makan banyak, aku makan sikit. Nafsu kata hari ni jangan puasa lah, aku puasa. Nak bulan Muharram ni kan. Muharram ni bulan yang paling bagus kita berpuasa. Selepas Ramadan, kata Nabi SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Seafdal, sebesar-besar pahala kau nak puasa selepas Ramadan, bulan Allah, bulan Muharram. Satu hari puasa bulan Muharram pahalanya seperti 30 hari puasa sebulan. Satu hari puasa bulan Muharram pahalanya seperti puasa sebulan. Itulah. Tapi itulah nafsu kata, jangan. Kau dah biasa makan kan. Semacamlah dia ngasut kita. Aku lawan semua keinginan nafsuku. Nafsu aku suruh tidur nyenyak, aku tidur tak nyenyak, aku tidur ayam je. Lawan nafsu. Ya Allah. Sayyidina Abu Bakar itu kurang apa? Itu kurang 4 perkara ingat. Semua ulama-ulama, semua tok-tok guru zaman dulu akan nasihatkan muridnya, kalau kau nak jadi orang baik, orang betul kan, dalam perang melawan musuh kita, musuh rohani kita ni, kurangkan apa tadi? Kurangkan makan, kurangkan tidur, kurangkan cakap, kurangkan bergaul, kurangkan jumpa orang. Okey, kurangkan makan kita dah dengar dah style dia kan. Kurangkan makan dah dengar dah. Orang dulu cara. Kurangkan tidur pun kita dah dengar. Ada macam-macam cara lagi. Kurangkan bercakap. Ini yang paling berat bagi orang perempuan. Dalam kelas pun bercakap pun tengok kan. Kurangkan bercakap. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diriwayatkan dalam mulutnya sentiasa ada batu atau kita kata guli lah. Sayyidina Abu Bakar diriwayatkan dalam mulutnya sentiasa ada, kitab sebut hajar, batu. Saya duk andai takkan batu. Mungkin batu permata kot, atau guli lah, yang bersih cantik kan. Apa tujuan tuan-tuan? Supaya tak kurang bercakap. Cakap bila perlu je. Apa hal? Okey. Dah habis cakap, kemam balik. Kalau banyak cakap biar tertelan mati. Biar tertelan. Gitu. Sebab kata cuba berhati. Mata kita ni untuk melihat. Melihat ni makna bebas. Bebas. Kau boleh tengok yang halal yang haram. Tapi Allah bekalkan dia punya guard, dia punya apa? Pengawal dia. Pengawal bagi mata ada berapa? Satu je, kelopak kita. Kalau benda tu haram, tinggalkah? Katuk. Selesai. Tak nampak dah. Telinga tak ada tahu, tak ada siapa jaga dia. Dia nak dengar je dengar. Tapi mulut, lidah kita ni punya dahsyatnya lidah ni, Allah bekal sampai 2 pengawal. Ini simbolik bahayanya lidah. Lidah ni kalau terlebih cakap, sebab kata apa? Sebab mulut santan binasa. Sebab mulut badan binasa. Sebab terlebih cakap lah hari ni dunia huru-hara. Sebab cakap lah. Orang bodoh nak bercakap, huru-hara dunia ni. Orang tak pandai nak bercakap, orang tak alim nak jadi mufti, yang bukan mufti nak huru-hara dunia ni sebab lidah. Maka lihat, pengawal yang Allah beri berapa? 2. Pertama apa? Gigi. Kedua, bibir. 2 lapis tu nak lepaskan dia ni. Mata satu je, telinga langsung tak ada. Tapi lidah, punya bahayanya sampai dia punya penjaga 2 lapis tu. Katuk gigi,
Kata bium. Ini kau terlepas, habis. Kata Nabi SAW, bahawa ramai orang yang terhumban ke neraka disebabkan hasil tuaian lidahnya. Berapa ramai orang tergelincir masuk neraka hanya kerana hasil tuaian lidahnya. Hasil sebab cakap dia lah. Sebab cakap dia. Terlebih cakap, banyak orang kata lama, banyak cakap banyak dosa. Banyak dosa masuk neraka. Jadi ulama tu lawan nafsu nak bercakap tu. Letak apa? Sayyidina Abu Bakar ni, Sayyidina Abu Bakar letak batu, letak goli. Lawan contoh. Ya Allah. Kita ni itulah try lah apa yang patut kan. Cara fikir apa cara nak kurang bercakap ni hari ni. Apa cara? Fikirlah. Ya Allah. Kemudian aku akan bergaul. Aku akan bergaul ni ulama tu ambil uzlah. Bukan uzlah. Lari ke gunung, lari ke gua, tak campur orang. Bila campur orang kan macam-macam, macam-macam dosa. Ada dengar orang mengumpat, join sekali mengumpat lah paling kita takut. Mengumpat ni tak ada siapa selamat tuan-tuan. Atau ulama pun tak selamat daripada mengumpat. Itu. Sebelum kau tidur, hendaklah kau persiapkan miswakmu. Ini adab etika sebelum tidur. Siapkan miswak. Apa itu miswak? Kayu sugi itulah, alat bersiwak seperti berus gigi dan seumpamanya. Kalau tak ada kayu sugi, ya gosok gigi lah. Maknanya sebelum tidur gosok gigi. Kalau ada siwak tu bagus, siwak pakai kayu tu. Itu sangat penting. Orang yang rajin bersiwak nanti mudah dia melafazkan syahadah ketika nak mati. Itu terbukti tuan-tuan. Itu terbukti. Ada satu ustaz cerita terbukti. Ada orang nazak, wah talqin tak lepas. Sekali dia ambilkan kayu sugi, dia sugikan. Lancar je. La ilaha illallah. Ini antara yang terbukti lah. Dalam kitab lama dah cakap. Antara 70 kelebihan orang amalkan kayu siwak ni. Dulu murah, sekarang dah mahal kan. Dulu murah je. Orang buang-buang balik haji kan, biasa orang bagi free. Nak ni ramai balik haji pergi minta banyak. Sekarang dah mahal, RM10 pun orang jual sekarang. Orang dah tahu agaknya kan. Itu tak kurang 70 kelebihan. Antaranya melambatkan bongkok. Kita ni makin tua makin bongkok. Bongkok 2, bongkok 3, bongkok 4. Orang yang istiqamah amalkan siwak, dia akan umur 80 pun tough lagi. Macam umur 60, 40, badan steady, tak bongkok. Lambatkan bongkok. Apalagi mencerdaskan otak, menerangkan mata, apalagi menggerunkan musuh, menggerunkan syaitan. Syaitan tengok takut. Kayu siwak tu syaitan tengok takut. Kalau kita letak tegak, syaratnya letak tegak, jangan baring. Jangan tergeletak. Kalau letak kayu siwak atau letak berus gigi, biar menegak, sandar ke dinding. Itu menggerunkan syaitan. Bahkan juga menggerunkan musuh. Dalam satu perang zaman Sayyidina Umar hantar tentera lawan Rom ke lawan Parsi lah. Tak menang-menang. Macam kemenangan tu biasa cepat, dia lambat. Jadi ketua tentera telah kirim surat kepada Sayyidina Umar, minta solusi, minta pandangan. Kenapa ni? Sayyidina Umar balas simple je, pergi cek apa sunnah Nabi yang kamu telah tinggalkan. Maka kata komando cek lah dalam tentera dia, apa yang tentera dia abaikan sunnah Nabi SAW. Maka dia dapati dua. Bila sembahyang tak lurus, tak rapat. Bila sembahyang Jumaat tak lurus, tak rapat. Dan ramai dah tak pakai kayu siwak lagi. Zaman Nabi ni tak ada siapa tak buat. Nabi memang suruh. Nabi kata apa? Kalaulah tak nak nyusahkan. Ni bahasa Nabi. Kalaulah tak nak nyusahkan umat aku wajibkan. Tiap-tiap kali sembahyang, tiap-tiap kali wuduk korang siwak. Tapi itulah Nabi cakap, bahasa Nabi, tuan-tuan fikir sendirilah. Kalau saya tak nak nyusahkan, maknanya apa? Nak sangat. Sehingga ada mazhab mewajibkan, ada ulama mewajibkan. Wajib tu. Nak wuduk, nak sembahyang, wajib siwak. Tapi kita tak ambil itulah kan. Maka zaman Nabi tak ada yang tinggal, semua buat. Tapi dah lama-lama dah reka kan. Dah reka, orang rasa tak penting. Nak zaman sekarang kan, rasa tak penting benda tu. Maka bila saya nak ketua tentera tahu, dia arahkan, wajib pergi cek cepat. Sembahyang betul-betul lurus rapat.
gecek kayu siwak. Ramailah buat. Jadi bila nak sembahyang tu, tak boleh bayang kalau ribu orang bagus. Jadi mata-mata musuh telah ada spy kan. Musuh ada spy, dia perhati balik lapor kat dia punya Rustum, panglima perang Rom. Tuan mana kata. Kita masalah besar, dia kata. Kenapa? Orang Islam dah kena rasuk, dia kata. Saya rasa mereka dah dirasuk hantu ni. Semua duk asal gigi ni. Nak makan kita kot. Allah campakkan kegerunan di hati musuh Islam. Akhirnya bila gempur, menang perang. Dia orang dah mental dah down lah. Sebelum pergi perang tu, besoknya mental dah down. Sebab kita berdepan dengan orang kena rasuk ni. Nak makan orang. Tak tahu apa Allah letak, Allah campak dalam hati musuh. Sehingga akhirnya perang itu dimenangi oleh tentera Islam dengan mudah. Setelah sebelum itu, susah. Hanya balik pada kayu siwak. Dan yang paling hebat adalah melancarkan lidah untuk syahadat. Kalau kita tahu tuan-tuan, berapa mahal pun kita akan beli. Sayyidina Shibli, Al-Imam Shibli, satu ulama besar, wali besar. Beliau biasa bawa siwak pergi sembahyang. Satu hari tertinggal. Orang nak kamat. Ulama biasa gosok ni. Ini sunnah. Tiba-tiba ada orang sebelah keluarkan dari poket siwak masih baru. Baru beli ke, baru petik ke, baru potong ke, baru belum dipakai. Dia kata, "Tuan, boleh jual tak kat saya?" Ni tak tahu orang nak kerjakan dia ke apa. Tak lah, ni mahal ni. Padahal berapa sen mungkin dia dapat kat belakang rumah dia je pun tak tahu. Tak, berapa mahal pun saya beli. Ya ke? Ya, baik. Okey, kalau tu 1,000 dirham. 1,000 dirham. Kita RM1,000 kita ada. 1,000 dirham, tak apa saya bayar. 1,000 dirham dia bayar. Batang kayu tu RM1, contohnya kan. RM1, orang jual RM1,000, dia beli. Oh, suka orang sebelah tu kan. Nah, ambil lah. RM1,000, dapat RM1,000. Tapi dia tak bersiwak. Imam Shibli bersiwak. Setelah tu orang tanya, "Tuan ni bodoh ke apa?" Macam tak tahu, orang kutuk dia kan. Gila ke apa kan. Benda RM1 boleh dapat. Tapi beli sampai RM1,000. Orang kata apa? Membazir. Bodoh lah kita kata kan. Dia kata, kalau kita benda beli boleh dapat kat Shopee murah, kita pergi beli kedai yang mahal, orang kata kita bodoh kan. Biasalah orang kutuk. Apa kata Imam Shibli? Aku bukan beli kayu siwak. Aku bukan beli kayu sugi. Yang aku beli itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tak ada nilai. Sunnah tak ada nilai. 1,000 bukan nilai dia. Apa yang kita dapat, 1,000 tak ada apa-apa. Dengan pahala yang kita dapat, dan kelebihan yang kita dapat. Aku bukan beli siwak. Kalau siwak memang RM1 free aku boleh dapat. Tapi aku nak beli sunnah. Amal sunnah ni tuan-tuan bukan main-main. Orang yang istiqamah satu sunnah itu disebut dalam hadis, pasti ahlul jannah. Orang istiqamah satu sunnah je, apalagi 2, 3, 4, 5, 6 banyak sunnah. Satu sunnah je kalau kita istiqamah, itu orang pasti ahlul jannah. Artinya ulama jaga sungguh bab sunnah-sunnah ni. Apalagi ulama-ulama hadis. Sunnah orang bersin hacum, alhamdulillah. Yang diriwayatkan Al-Imam Abu Daud dah tengah sungai dah patah balik. Ingat cerita dia kan? Dah menyeberang lah, dah on the way lah, boleh patah balik. Ustaz patah balik hanya untuk hidupkan satu sunnah. Yarhamukallah. Dah balik. Pergi balik. Mereka tahu nilai satu sunnah. 1,000 riyal, apa 1,000 dirham, tak ada hal, kecil. Apa yang aku dapat, nilai sebuah sunnah. Jadi sebelum tidur ni siapkan apa? Alat siwak. Dalam hadis Nabi SAW letak kat kepala. Katil kalau tempat tidur belah kepala. Bangun pagi je tu yang Nabi capai dulu. Nak tidur tu yang Nabi capai dulu. Bangun tidur pun tu yang Nabi capai dulu. Nabi cukup jaga mulut Nabi punya bau. Sebab apa? Sebab Nabi kata aku selalu berinteraksi dengan malaikat. Kejap-kejap kan wahyu datang. Kejap-kejap kan Jibril datang. Jibril datang bawa wahyu. Aku nak kena baca Quran. Aku tak nak mulut aku busuk ketika aku baca ayat-ayat Allah. Jadi sentiasa Nabi itu diriwayatkan sentiasa je bersiwak. Selalu sangat. Jibril kalau turun, Jibril kalau pesan, dah siwak belum?
Dah, beres. Satu lagi, dah siwak belum? Siwak siwak. Sampai Nabi kata, Nabi berlawak kan. Aku rasa boleh tanggal gigi aku ni macam bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siwak tu selalu sangat. Bawang putih, Nabi suruh sahabat makan bawang putih. Nabi suruh Sayyidina Ali makan bawang putih. Ali, kul suman fa inna fi sab'in shifaan min sab'in da', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali, makan ni bawang putih. Ini penawar 70 penyakit. Tapi Nabi sini tak makan. Aku bukan tak nak makan, tapi itulah demi jaga. Aku ni standby aje, on call kan. Tunggu Jibril datang ni. Aku nak makan tapi kan Jibril tak suka, malaikat tak suka. Tapi oleh Nabi suruh makan, bagus, ubat. Tapi Nabi tak. Sebab Nabi raikan malaikat. Kita makanlah, lepas makan gosok gigi cepat. Kemudian, dan taklah kau siapkan air untuk kau bersuci. Zaman dulu tak ada tandas, just standby lah. Dan angkat cedok air saya angkat pergi. Letak kat dalam rumah, dalam baldi, tutup malam-malam. Jadi tak payah keluar rumah lagi. Zaman dulu terpaksa nimba kan. Tu pun orang dulu bangun. Orang dulu nak ambil nak wuduk kena nimba dulu kan. Tetap bangun. Kita tak payah nimba pun tak bangun. Malu tuan-tuan. Orang dulu menimba. Nabi apa tak ingat. Air kalau kat tanah Arab pergi tu jauh-jauh apa? Dalam. Kita tak payah timba, buka pipe je. Dan berazamlah ketika hendak tidur itu untuk kau bangkit di tengah malam. Azam. Niat. Kunci jam. Plan ya, kunci jam. Tak bangun lain cerita. Kita dah kunci. Kita dah niat. Atau sekurang-kurangnya di akhir malam sebelum waktu subuh. Plan lah untuk bangun sebelum subuh. Kunci jam 5.30 ke, pukul 5 ke, kunci je. Bangun tak bangun tu minta pada Allah, lain cerita. Kenapa kita plan untuk bangun malam? Kerana 2 rakaat di tengah malam itu merupakan satu perbendaharaan daripada perbendaharaan kebaikan. Perbendaharaan ni bahasa kita tapi tak faham. Senang faham tuan-tuan, saving, tabungan. Tabungan apa? Tabungan kecemasan. Simpanan kecemasan. Pakar ekonomi kata manusia ni, orang ni mesti ada sentiasa ada simpanan kecemasan. Dulu disarankan setiap orang mesti dalam bank ada 5,000. Dulu. Dah ada dalam bank 5,000, aman dia kata, insya-Allah. Apa-apa hal emergency tak risau. Ni kata pakar ekonomi lah. Sekarang tak tahu, mungkin 10,000 ke kan. Sekarang betul, sekarang nak masuk hospital, weh, kalau tak ada duit, saya tanya, ada insurans? Ada insurans? Tak ada. Dia tak layan ke? Aduh, na'udzubillah sekarang ni. Jadi dunia ni tak ada apalah tuan-tuan, sikit-sikit punya hal lah, kejap je pun. Kalau susah pun susah sekejap. Tapi yang perlu kepada simpanan kecemasan yang betul-betul kita sangat perlu kepada simpanan kecemasan kat mana? Di akhirat besok, di alam mahsyar besok. 50,000 tahun nak duduk sana. Duduk dunia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Susah pun, kalaupun susah tak ada simpanan, tak ada saving. Saya rasa ramai pun tak ada saving kot sekarang ni kan. Tak cukup 5,000 dalam bank. Saya rasa lah, wallahualam, kau tahu ada 5 juta ke tak tahulah. Tapi orang luar di luar tu ramai yang tak ada saving pun. Dapat gaji tak cukup, bukan kata boleh simpan, tak cukup. Ramai orang miskin dah sekarang. Tapi tak apa, dunia sekejap. Susah apa susah, sekejap habis. Tapi akhirat kalau susah, susah selama-lamanya. So yang paling perlu kepada saving, perbendaharaan, tabung, simpanan di akhirat. Antara saving terbesar, kita kata tabungan terbesar, terhebat untuk keperluan akhirat ni, 2 rakaat di tengah malam. 2 rakaat je, tak payah banyak, 2 je. Lepas tu nak tidur balik, tidurlah kan. Ataupun lepas 2 rakaat terus dah azan subuh, tak apalah. Orang kata tahajud gajah apa bagi? Tahajud apa? Ujung-ujung tu kan tahajud juga. Asal belum subuh tu tahajud lah kan. Tapi betul-betul Assalamualaikum azan subuh. Tak apalah. Janji kita dah bangun sebelum subuh. Kalau tidak, dah habis kena kencing setan kita. Siapa bangun selepas subuh, telinganya dikencingi syaitan, kata Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Berlaku zaman Nabi SAW. Semua orang bangun sebelum subuh. Tidak ada satu orang tak bangun. Dilaporkan ke Nabi SAW, ya Rasulullah, itu orang azan boleh bangun, azan subuh boleh bangun. Apa Nabi jawab? Zaka rajulun bala syaitan fi uzunai. Itu orang syaitan sudah kencing pada dua telinganya. Jadi kata Al-Imam Ibnu Hajar radhiyallahu an, walaupun kencing tu kita tak nampak, tak ada bau pun. Ya ke? Tak ada bau. Tetap sunat kita basuh. In case kalau kita bangun selepas subuh, selepas azan subuh, tetap sunat kita basuh. Seolah kita merasakan ada kencing itu. Sebab Nabi yang cakap. Bila Nabi cakap ada, itu tetap sunat basuh. Walaupun tu kencing gaib, kencing alam gaib, ya, ada sebenarnya tuan-tuan. Cuma kita tak nampak lah. Cuma kalau Allah buka hijab, oh tak berani kita bangun selepas subuh. Salah seorang murid Imam Sya'rani, yang wali besar, Syekh tarekat besar zaman di Mesir tu, Syekh Imam Sya'rani. Beliau wali kan, orang hebat, ada keramat. Bila muridnya ada yang degil, ada seorang degil, tak bangun, azan baru bangun. Orang lain semua dah bangun sebelum subuh, tahajud. Ada seorang murid degil, dibukakan kasyaf murid tu. Satu hari murid tu yang degil ni kan, orang suruh bangun tahajud, dia tak nak bangun. Lepas azan bangun. Satu hari tu Imam Sya'rani doa ke apa, minta Allah bagi hidayah muridnya tu. Satu hari murid ni yang biasa bangun lepas azan nak bangun, dia bangun-bangun tengok loncon pada apa lokos apa, koyok baju tu, koyok badannya, pusing, betul-betul bau kencing. Menangis-nangis dia jumpa guru dia Imam Sya'rani. Tak ampun tuan guru, betul-betul lah saya dah kena kencing setan. Taubat, lepas ni saya tak akan bangun selepas subuh lagi. Kita jangan sampai gitu pula. Dia dah tahu kan. Cubalah minta pada Allah, boleh bangun sebelum subuh. Ya Allah, tak tahu berapa banyak dah kita ni dah habis tenggelam. Kalau kumpul air kencing tu dah boleh buat kolam renang. Banyak dah kita ni, aduh. Sebelum subuh, kerana 2 rakaat di tengah malam ini antara saving terbesar, perbendaraan yang dahsyat. Punya pahala tu luar biasa, walaupun hanya 2 rakaat. Maka hendaklah kau memperbanyakkan perbendaharaan simpananmu itu. Hari-hari tabung. Ada orang tiap bulan hasil duit kan, masuk bank, nak pergi haji masuk bank, tabung haji nak beli ajak. Dunia kita boleh buat untuk dunia kita, untuk akhirat kenapa tak nak? Jadi cuma simpanan akhirat ialah bangun 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat di tengah malam sebelum subuh, tahajud. Maka hendaklah kau memperbanyakkan untuk menghadapi hari kefakiranmu. Hari kita fakir, tuan-tuan. Hari kita tak ada apa. Semua kekayaan kita tinggal di akhirat. Dan harta benda dunia ini sedikit pun tidak akan berguna bagimu apabila engkau telah mati. Dan baca olehmu ketika akan tidur, akan doa, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dhanbi. Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Allahumma bismika ahya wa amut wa a'udzu bika Allahumma min syarri kulli dhi syarr wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Terjemahnya ada di situ. Ya Allah, dengan namamu aku letakkan lambungku ini. Kita baring mengiring, lambung rusuk. Dan dengan namamu pula aku akan mengangkatnya. Jadi kita nak baring tu tuan-tuan, kita sebut nama Allah. Sebab kadang-kadang ada kes, setengah-setengah kes, atau ada banyak juga kes, tempat yang kita tidur tu dah ada yang tidur. Faham? Makhluk halus, jin. Anak jin ke, pak jin ke, tok jin ke, nek jin tak tahu. Dia dah tidur, kita pergi empap dia pula. Kita pula badan sado. Bila kita sebut bismillah atau habis ni apa? Bismika Rabbi, jin ni dengan nama Allah dia panas, dia lari. So tak ada isu kita empap dia, tak ada isu kita mungkin terbunuh anak dia, baby, mungkin baby dia tidur situ. Itu badan macam ni, buang mati. Itu yang kena macam-macam kena rasuk. Anak kita mengaum tengah malam, kadang isteri kita mungkin kuat, selalu ke masjid.
Aura kita kuat. Jadi kadang rumah kita tak kuat, anak kita, baby kita tak kuat, cucu kita pun tak kuat. Itu kadang-kadang. Di Saudi kalau tak salah berlaku kejadian di Saudi. Mufti Saudi apa tu bin Baz, almarhum bin Baz. Pernah ditanya orang kan. Ada dia cerita Mufti Saudi ni, mantan Mufti Saudi dah meninggal, bin Baz tu. Dia ni Wahabi tapi cerita ni boleh terima, boleh dengar lah, boleh dengar. Bab lain jangan, bab ni boleh. Apa? Dia kata, dia cerita, aku pernah ikut satu sesi rawatan apa? Rawatan apa tu? Rawatan apa? Syifa, apa panggil? Ruqyah kan. Ada orang datang, ada syekh yang ubat-ubat baca apa. Jadi biasalah bila dah rawat-rawat tu kan kadang kita bercakap dengan jin kan. Oh, kau siapa? Kau dari mana? Siapa hantar? Segala macam kita. Selalu kan. Walaupun saya tak berapa percaya pun sebenarnya. Jin ni boleh dengar tapi percaya jangan. Percaya nanti dulu. Kena sahkan betul tak? Bercanggah tak apa dia cakap. Kadang dia bercakap mengapu-kapu je. Siapa hantar kau? Orang sebelah dia kata. Lah kita gaduh dengan orang sebelah. Kita percaya. Kerja setan memang melagakan orang. Yang kita percaya buat apa? Nak tahu pun dia setan kan. Kau percaya cakap dia buat apa? Padahal nanya orang sebelah tu. Bukan dia pun. Orang dekat kau je dia kata. Ni orang atasan kau, orang bawah kau. Lah kita jadi gaduh. Dengar boleh. Tapi selidik dulu. Cek. Tu hanya clue saja. Anggap tu clue. Ini cerita dia kata dengar boleh tapi tuan-tuan nilai ni. Ini yang cerita mufti ni. Saya pernah ada sesi rawatan dia kata kan. Dalam dialog dengan salah satu jin tu, dia ni kena rasa sebab apa? Jin tu kata orang ini telah bunuh anak aku dia kata. Macam mana cerita dia? Dia ni air satu yang apa yang kena rasuk ni dia pergi siram air panas dekat anak aku. Dia pergi siram air panas dekat anak aku. Bila tanya kau siram kat mana? Dalam sinki. Mak-mak kan selalu tiap minggu ada petua kan, tak nak sinki tersumbat, buat apa? Singai panas. Itu lubang ialah tempat tinggal jin. Dalam hadis sebut banyak. Antara tempat, kalau kita baca fiqh tu tempat-tempat makro kencing kan. Makro buang air di lubang golf sekalipun. Atau lubang golf sekalipun kan. Lubang ni sama ada tempat tinggal binatang yang binatang-binatang ataupun tempat tinggal jin. Saya pun tak terfikir, ya Allah. Tapi ni kejadian ni ada cerita je gitu. Ni orang telah siram air panas. Anak aku ada dalam. Mati anak aku kata jin. Aku tak puas hati, aku rasuk dia. Aku nak kasih sengsara jin dengan bala dendam. Habis mana aku tahu kata perawat tu, mana dia tahu kau di situ bukan nampak. Kalau kau tunjuk kau tarik kau tanduk keluar dia tak boleh siram kan. Kita tak tahu apa dalam tu, kita mensiram kita tak nampak dia alam dia, kita alam dia. Apa kata jin yang dalam badan tu? Cuba kau baca bismillah dia kata. Dia ni ngajau. Jin ngajau orang baik ni dari zaman Nabi tuan-tuan. Pernah dengar kan? Abu Hurairah diajar baca ayat kursi sebelum tidur. Siapa ngajau? Setan. Tuyul. Kan Abu Hurairah ditugaskan jaga kurma zakat. Jaga stor zakat kan. Kurma lah. Jaga tiba-tiba tengok atau malam-malam ada makhluk curi kurma kan. Dia tangkap. Kau siapa? Tolong saya lapar. Saya setan. Dengan aku setan. Tapi saya lapar. Kalau lama tak makan. Tolong. Lembu hati tak apa. Jangan datang lagi. Okey, lepas. Pagi jumpa Nabi ceritakan Nabi. Setan. Memang setan tu. Tapi setan betul lah. Boleh dengar lah dia cakap. Saya jangan. Kau tengok malam kan datang lagi kan. Betul datang. Sampai 3 malam. Malam ketiga saya nak berarah. Ni kali aku tak lepas kau. Kau rasa aku tak percaya kau. Siap kau. Aku bawa ke Nabi ni. Tolong. Saya bagi satu amalan nak. Apa dia? Nak tidur baca ayat kursi. Siapa tidur baca ayat kursi, syaitan tak rapat dengan dia. Padahal dia syaitan. Bagus ilmu ni kan. Bagus. Lembut hati. Dah lepas. Bangun pagi Nabi gelak. Nabi kata sadaqaka wa huwa kadzub. Ini kali dia betul cakap dengan kau, padahal dia tetap pembohong besar tu. Dia ada sejarah juga setan ni mengajar baik. Itu contohlah. Jadi jin tu dia kata, apa pasal kau tak baca bismillah? Kalau kau baca bismillah, kita alert lah dapat lari siang-siang. Dengar boleh, nak percaya. Tapi kan tak bercanggah ni. Tak bercanggah dengan
nas-nas kita kan, ajaran kita. Memang Nabi masya-Allah memang selalu latih kita apa-apa bismillah. 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 Nak tutup lampu bismillah. Nak buka lampu bismillah. Buka baju bismillah. Jadi amal je. Bagus. Nak baring sekali pun bismillah. Ingki dah ada makhluk halus kat situ, dia dah panas dulu dia lagi. Tu tak ada gangguan. Insya-Allah. Bismika rabbi wada'tu jambi. Dan dengan namamu pula ya Allah, aku akan mengangkatnya. Maka ampunilah dosa-dosaku. Minta ampun pada Allah. Ya Allah, jauhkan aku dari siksaanmu di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan segala yang mempunyai kejahatan, daripada kejahatan segala makhluk yang melata di atas muka bumi ini, dan yang engkau menguasai ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku adalah di atas jalan yang lurus. Itu doa yang paling tidaklah kita kena baca. Kalau rajin tambah lagi ni. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Ni boleh baca sambil baring boleh tuan-tuan. Ambil handphone, snap, ambil gambar lah. Kalau rajin tulis, tampal kat dinding katil tu, kat kepala katil kau tengok. Ataupun sekarang canggih kan, snap kan kat handphone, buat dalam foto kan, atau buat PDF, dia baca lah. Allahumma antal awwal. Ataupun buku ni buka, baca. Tapi kena buka lampu lah. Mudah, Allah dah mudahkan. Nak tak nak je buat kan. Dulu nak kena buka lampu buat buku, sekarang semua ada handphone canggih-canggih kan, senang ya Pak. Sambil baring boleh baca. Ya Allah, engkaulah yang permulaan, antal awwal. Sebelum ada sesuatu Allah dah ada, maka tidak ada sesuatu sebelummu. Itu maksud awwal. Dan engkaulah yang akhir. Maksudnya apa? Falaisa ba'daka syai'. Tidak ada sesuatu selepasmu yang akan hidup kekal. Maksudnya semua selain Allah akan binasa atau menerima kebinasaan. Dan engkaulah yang zahir. Zahir kudratnya, zahir kuasanya, bukan tubuhnya. Bukan zatnya yang zahir. Kita tak nampak zat Allah kecuali di akhirat. Yang zahir ni zahir kudratnya. Maka tidak ada sesuatu di atasmu. Ataupun zahir maknanya sentiasa menang. Zahir juga boleh maknanya sentiasa menang. Tak ada siapa boleh mengalahkan Allah. Dan engkaulah yang batin, yang tak nampak. Ataupun maka tidak ada sesuatu di bawahmu. Di bawahmu maknanya tak ada sesiapa pun yang kita boleh apa nak terjemah pokoknya begitulah. Batin, Allah zat yang kita tidak nampak. Falaisa dunaka syai'. Tidak ada sesuatu pun yang di bawahmu yang seperti Allah tu. Semua benda lain ni kita tak nampak, tapi akal kita nampak tak? Syurga kita tak nampak, apalagi neraka kita tak nampak, tapi kita boleh nampak. Allah ni rumit. Kalau kita nampak pun kita tak boleh bayang. Kalau syurga kita masih boleh bayang-bayangkan juga. Allah tidak. Pokoknya tidak ada yang sama seperti Allah. Falaisa dunaka syai'. Sulit tuan-tuan nak menterjemahkan nama Allah ni. Ulama sampai buat kitab khas. Nama Allah ni antara yang paling membingungkan. Sulit nak terjemahkan, nak bagi faham. So kita boleh terjemah luaran saja. Hakikatnya wallahu alam, ya. Tidak ada sesuatu di bawahmu. Ini kena rujuk pakar-pakar tauhid. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha. Ya Allah, kau yang menciptakan diriku, kau pula yang berkuasa mematikannya. Laka mamatuha wa mahyaha. Maka terserahlah kepadamu untuk mematikannya atau menghidupkannya. In amattaha faghfir laha. Jika engkau mahu mematikannya maka ampunkan baginya. Wa in ahyaitaha fahfazha. Jika engkau mahu menghidupkannya maka peliharakanlah dia seperti engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Hebat Kalau Allah jaga orang soleh itu begitu. Orang soleh itu tuan-tuan, dia tidur, ada satu orang soleh tidur, Ibrahim bin Adham kalau tak salah saya, Syekh Ibrahim bin Adham. Dia tidur dekat hutan. Satu orang nak jumpa dia, terkejut. Kenapa? Dia tengok ada ulau, kipas. Ulau tu apa? Ambil daun, nak
Santai je. Ibrahim bin Adham, kalau tak salah Ibrahim bin Adham. Dia ni raja tuan-tuan, tapi tinggalkan kerajaan dia, cari jalan-jalan lawan nafsu ni kan. Dia tinggal antara sebab dia tinggalkan kemewahan dia sebab dia nak lawan nafsu dia lah. Jadi orang akan jadi wali besar Ibrahim ya. Bila dia lawan nafsu dia, Allah taklukkan seluruh makhluk pada dia. Allah, orang soleh Allah jaga begitu. Kalau kita ular patut kita kan. Ular kita takut ular. Orang soleh tak, ular takut dia. Ajaib, terkejut dia, ya Allah. Ular terkipas kan ni dengan mulut ni. Pakai daun besar. Subhanallah, banyak lagi. Ada orang soleh tu lagi, dia ke hutan cek kayu api, balik singa tolong pikul. Dia jalan lenggang je. Kayu api kat mana? Atas singa. Singa jadi dia punya apa? Dia punya highlight lah dia katakan. Tukang pikul dia. Terkejut kawan dia, ajib dia kata. Luar biasa ni. Tahun depan bila kawan dia ziarah dia, tunggu-tunggu tengok singa dah tak ada. Dia pikul seorang-seorang. Dia kata, mana pergi singa kau? Panjang ceritanya. Dia pun story. Tahun lepas kau datang, aku kahwin dengan satu orang perempuan yang mulut ya Rabbi, dia kata. Dapat aku punya isteri tahun lepas, dapat isteri yang kaki apa? Kaki bebel. Tapi aku sabar je. Ujian wali-wali gitu. Allah uji dengan isteri. Nabi Lut Allah uji dengan isteri, tak dengar cakap. Nabi Nuh Allah uji dengan isteri, tak dengar cakap. Sayyidina Umar pun sama. Dapat bini yang tapi dia diam, sabar. Kerana kesabarannya Allah angkat derajat jadi wali. Jadi orang soleh. Allah jaga orang soleh. Pergi hutan bukan takut singa takut dia. Penjagaan Allah kepada orang soleh. Habis sekarang mana pergi singa tu? Bini yang lepas tu aku dah cerai. Dah mati ke apa? Dah mati. Aku kahwin baru dapat solehah bagusnya ya Rabbi. Diam, tak nak cakap, nurut. Jadi aku dah tak ada ujian. So singa dah tak ada lah. Aku kena fikir sendiri. Betul, yang betul. Bukan cerita dongeng ni. Dalam kitab Imam Nawawi Banten sebut dalam kitab Uqudul Jan tu, kitab hak-hak suami isteri tu. Ada cerita dia masyhur. Jadi orang nak cerita orang soleh ni Allah jaga dia. Jadi kita minta sebelum tidur, ya Allah kalau kau nak matikan aku, ampunkan. Nak ambil nyawa aku, ampunkan dulu. Kau nak hidupkan aku, jaga aku. Biar aku tidur ni pun ular jaga kita kan. Apa lagi? Makhluk yang patut memusuhi kita jadi kawat, jadi jaga kita pula. Itu kita nak. Bagaimana kau jaga orang soleh, jaga aku masa tidur ya Allah. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ini paling penting. Ya Allah, aku mohon akan Engkau kemaafan. Minta maaf ya Allah nak tidur. Wal afiyah dan afiat, selamat. Selamat ya. Allahumma aiqizni fi ahabbi sa'at ilaik. Ya Allah, kejutkan aku pada sebaik-baik masa kepadamu. Ini bagus. Ya Allah, pukul berapa yang kau rasa terbaik, kau bangunkan aku. Kalau pukul 3 lah, bangun terus. Kalau pukul 4, bangun terus. Itu waktu terbaik. Maknanya kalau kita munajat, insya-Allah minta apakah kabul. Wasta'milni bi ahabbil amali ilaik. Pergunakan diriku pada sebaik-baik amalan di sisimu. Gunakan aku ya Allah untuk buat amalan terbaik di sisimu. Gunakan diri aku hatta tuqarribani ilaika zulfa, sehingga engkau hampirkan aku kepadamu, kau jauhkan aku dari kemarahanmu. Wa tubaidani an sakhatika bu'da, as'aluka fatu'tiyani, aku mohon kepadamu maka engkau memberikan aku, wa astaghfiruka fataghfirali, dan aku minta ampun kepadamu akan dosa-dosaku dan engkau ampunkan aku. Wa ad'uka fatastajibali, aku berdoa akan dikau maka engkau perkenankanlah segala doa-doaku. Sampai situ dulu, insya-Allah kita sambung lagi. Ada adab tidur banyak lagi yang akan dianjurkan sebelum tidur sebagai persiapan kita. Mungkin akan mati, kita buat persiapan siap-siap. Jadi insya-Allah semua panjang umur, jauh daripada mati mengejut, jauh daripada su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Saya. Apa dia? Oh, boleh, tak ada masalah. Boleh. Tapi negak, letak tegak. Jangan terbaring atau terbalik. Letak tegak. Empat perkara. Oh. Maksudnya kurangkan bergaul ialah kurangkan bergaul yang tak perlu. Kalau perlu tak ada masalah. Keperluan sekadar keperluan. Perlu saja. Kan kita suka buat benda tak perlu. Saja-saja nak melepak, saja nak memborak kan. Tak perlu jangan. Apatah lagi zaman sekarang pergaulannya ialah maya, lagi dahsyat. Handphone, Facebook, kurangkan. Kurangkan bercakap. Kurangkan bercakap. Maksudnya gitulah. Zaman sekarang lagi dahsyat. Kita ada pergaulan maya dia panggil. So kurangkan. Itu kata nak tinggal payah. Saya tak yakin tuan-tuan boleh tinggal handphone ni. Tak yakin. Saya pun tak boleh. Jadi kurangkan. Kalau biasa berapa jam kita ngadap dia, potong sikit. Potong seminit dulu tak apa. Sudah 2 minit. Biasa sampailah dapat 5 minit potong. Masa kita ngadap handphone biasanya tu bertotalkan. Dah tahu berapa jam. Memang kalah. Quran pun tak ada masa, zikir pun tak ada masa. Jadi potongkan, kurangkan. Nak tinggalkan memang tak boleh. Belum boleh. Jadi kurangkan sikit-sikit. Macam makan kan, tak mungkin kita tak nak makan. Kita kurangkan jumlah suapan. Kurangkan jumlah suapan. Orang ke orang, kurangkan masa berjumpa orang. Kurangkan suapan tapi genggaman tu Betul, tepat. Tidur tilam empuk tu, kami tak dapat nak caci. Tapi kami dah bincang, kami semua malam ni tak ada aircon lagi. Allah, subhanallah, luar biasa. Boleh. Itu pun salah satu bentuk untuk mengurangkan lah. Tapi kalau wali saya tengok aircon ke tak aircon ke, dia bangun je. Nak si budaya. Tapi itu teknikal lah. Teknikal. Boleh kita cubalah. Betul. Niat dulu, niat. Aircon kita boleh set untuk tidur. Kita boleh setting timing. Pukul 3 dia mati. Pukul 3 dia mati, kita bangun. InsyaAllah. Ya. Saya memang setting. Biasa subuh kita akan, atau sebelum subuh kita akan, kadang-kadang lah, kadang-kadang kita boleh setting kan, tapi kadang terlupa juga. Jadi biasa memang kita tak akan biar sampai ke tengah hari kan. Kita kena dah stop. Pukul 5 je kita dah off. Bila kita rimas je kita akan bangun. Itu cara. Bagus. Tak tinggal payah, kurangkan. Itu masuk kurangkan Wallahu a'lam. Sujud ke apa? Boleh. Tapi kerana kita mengikut imam, tak digalakkan. Apalagi jadi imam. Apakah lama sujud? Jangan. Itu bagusnya ketika solat sunat. Kalau jadi imam, disunatkan imam gerak, kita gerak. Imam pindah, kita pindah. Itu sunnahnya. Tapi dalam segi hukum batal tak batal, tak sampailah. Cuma nampak macam tak ikut imam lah kan. Imam bangun ke tak bangun lagi, ikut imam ke apa? Imam dilantik untuk diikuti, bukan disanggahi. Ya, walaupun sujud akhir kata akhir. Imam dah bangun, kita bangun lah.
Kalau sampai 2 rukun berlalu, batal. Tapi sujud, lepas sujud ada rukun apa? Tahiyat. Lepas tahiyat ada rukun selawat. Kemudian ada rukun salam. Tapi itu rukun qauli. Jangan sampai 2 rukun fi'li. Itu hanya 1 rukun tak batal lah. Lama sujud ni masa sembahyang sunat. Yes. Kalau jadi imam lagi jangan. Tak dibenarkan. Wallah alam. Live ada soalan? Tak ada. Semoga Allah bagi faham, Allah bagi taufik kita dapat amalkan dan kita sebarkan insya-Allah. Semoga Allah kurniakan kita taufik untuk dapat amal yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.